Tertuduh dalam kes ini adalah orang yang sama dalam kes ke-30 di saluran dari fail mahkamah. Kronologi kes pada kali ini merupakan kes pertama tertuduh, tetapi tertuduh tidak dapat dikesan polis pada ketika itu. Tertuduh hanya dapat dikesan polis selepas dia melakukan kes yang kedua seperti diceritakan dalam kes ke-30. Setelah ditahan polis kerana melakukan kes kedua, barulah kes pertama ini terbongkar. Kisahnya bermula apabila si kakak masuk semula ke dalam bilik adiknya dan memanggil adiknya yang sedang berbaring di atas lantai, tetapi adiknya tidak menjawab. Si kakak menyangkakan adiknya masih lagi tidur. Apabila si kakak pergi merapati adiknya, si kakak mendapati badan adiknya sudah keras dan sejuk. Adiknya bukan tidur tetapi sudah meninggal dunia. Muka si mati pula ditutupi dengan tisu putih. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada jam 7.30 pagi, si ayah ternampak lampu dalam bilik anak perempuannya iaitu mangsa masih lagi menyala. Terlintas di fikiran si ayah yang anaknya mungkin masih belum bangun tidur. Si ayah menyangkakan mungkin anaknya tidak sempat untuk tutup lampu sebelum masuk tidur kerana kepenatan dan terus terlelap. Ini kerana mangsa masuk tidur lewat malam tadi. Si ayah kemudian berjalan menuju ke bilik mangsa dan menghulur tangannya dari luar pintu. Si ayah terus menutup suis lampu di dinding yang terletak berdekatan dengan pintu bilik tanpa masuk atau menjenguk ke dalam bilik mangsa. Si ayah dan anaknya yang lain kemudian keluar untuk menikmati sarapan, memandangkan mangsa masih lagi tidak keluar dari biliknya. Mungkin mangsa masih lagi kepenatan. Pada malam tadi, si ayah dapat melihat mangsa masih lagi menghadap komputer bermain permainan video. Waktu pada ketika itu sudah menunjukkan jam 11.30 malam. Mungkin disebabkan itulah mangsa kepenatan dan masuk tidur lewat. Kira-kira sejam kemudian, iaitu dalam jam 12.30 malam, si ayah ada mendengar bunyi benda terjatuh dari dalam bilik tidur mangsa. Si ayah kemudian melihat dari luar bilik mangsa dan mendapati mangsa sudah tidak lagi berada di meja komputer. Disebabkan tidak menjangka ada sesuatu aneh yang berlaku, si ayah dan adik-beradik mangsa tidak masuk ke dalam bilik tidur mangsa untuk memeriksa apa yang berlaku. Selepas pulang dari sarapan pagi di luar, tiada seorang pun yang masuk ke dalam bilik mangsa. Semua menyangkakan mangsa masih lagi tidur. Apabila menjelang waktu tengah hari, barulah apa yang berlaku di dalam bilik mangsa terbongkar. Menjelang waktu tengah hari, si kakak masuk ke dalam bilik tidur mangsa untuk memanggil adiknya itu. Apabila si kakak melangkah masuk ke dalam bilik adiknya, si kakak melihat mangsa sedang berbaring di atas lantai. Mata si kakak kemudian terpandang kesan merah di atas katil. Si kakak menyangkakan itu adalah darah haid dan dia tidak mengesyaki apa-apa perkara aneh yang berlaku. Si kakak kemudian keluar semula dari bilik tersebut. Tidak lama kemudian, si kakak masuk semula ke dalam bilik mangsa dan memanggil adiknya yang sedang berbaring. Namun, tiada sahutan balas yang kedengaran dari mangsa. Apabila si kakak pergi merapati adiknya, si kakak mendapati badan mangsa sudah pun keras dan sejuk. Adiknya bukan tidur tetapi sudah meninggal dunia. Si kakak terus menjerit sekuat hati. Setelah terdengar jeritan anaknya itu, si ayah terus berlari masuk ke dalam bilik mangsa. Terdapat kesan darah pada badan mangsa. Muka mangsa ditutupi dengan tisu ketika ditemui. Baju mangsa pula terangkat ke atas sehingga ke bawah dada. Bukan itu sahaja, terdapat banyak kesan darah pada leher mangsa. Keluarga mangsa kemudian menghubungi polis dan melaporkan tentang kejadian itu. Pihak polis, pasukan forensik dan doktor pakar forensik juga dikerahkan ke lokasi kejadian. Setibanya pasukan forensik di tempat kejadian, mereka menjalankan pemeriksaan dan mengambil barang-barang kes yang berkaitan. Pasukan forensik kemudian menemui sejenis cecair di dalam tandas dipercayai air kencing. Beberapa spesimen pada badan mangsa juga turut diambil untuk tujuan analisa. Mayat kemudian dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Hasil keputusan dari bedah siasat mengesahkan bahawa punca kematian mangsa adalah kerana kecederaan pada bahagian leher akibat benda tajam.
Doktor pakar patologi juga mendapati ada luka pertahanan pada tubuh mangsa. Ini mengesahkan bahawa mangsa cuba bertindak menyelamatkan diri sebelum mati dibunuh. Setelah siasatan menyeluruh dibuat, suspek bagi kes ini tidak dapat dikesan polis. Tiada bukti atau saksi yang boleh membawa kepada penangkapan suspek. Setelah 3 tahun berlalu, suspek dapat juga dikesan polis setelah suspek melakukan jenayah kedua, iaitu merogol seorang wanita mengandung dan membunuh suami wanita itu di dalam sebuah rumah. Bagi kronologi penuh rogol dan bunuh pasangan suami isteri ini, anda boleh tonton video kes ke-30 di saluran ini. Berbalik semula kepada kes pertama tadi, suspek dihadapkan ke mahkamah setelah ahli kimia berjaya menjumpai persamaan DNA yang dianalisa pada kes pertama dan kedua suspek. Untuk makluman, ketika penahanan suspek, 3 orang anggota polis bergelut untuk menangkap suspek. Suspek dapat ditangkap apabila 3 orang anggota polis ini menindih badan suspek. Apa yang lebih menyedihkan adalah salah seorang anggota polis ditikam di perut ketika pergelutan itu berlaku. Suspek yang bernama Rabidin Satir, 42 tahun atau lebih dikenali dengan panggilan Rambo Bentong, dituduh membunuh seorang pelajar sekolah iaitu Annie Kok Yin Cheng, 17 tahun antara jam 11.30 malam pada 7 Mac 2009 hingga 1.50 tengah hari pada 8 Mac 2009 di Kampung Ketari, Bentong, Pahang. Rabidin Satir yang berasal dari Kampung Libang Ulu, Tambunan, Sabah itu didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Rabidin juga dituduh merogol mangsa sehingga menyebabkan kematian di tempat dan masa yang sama. Bagi kesalahan ini, Rabidin didakwa di bawah Seksyen 476-4 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara sehingga 30 tahun dan sebatan jika didapati bersalah. Ketika perbicaraan mahkamah bagi kes pertama ini, peguam bela tertuduh menafikan adanya persamaan DNA tertuduh pada jenayah pertama yang dilakukan pada tahun 2009 dan pada jenayah kedua yang dilakukan pada tahun 2012. Peguam bela berhujah bukti DNA yang diambil dari tempat kejadian telah tercemar. Namun begitu, hujahan dari peguam bela itu ditolak mahkamah. Bukti DNA yang diambil dari lokasi kejadian tidak tercemar. Tertuduh bagaimanapun mengatakan yang dia tidak pernah berada di rumah Annie pada hari kejadian. Namun begitu, tiada alibi dibuktikan oleh tertuduh untuk mengesahkan keberadaannya di tempat lain pada hari kejadian. Tertuduh juga kerap kali menjawab tidak tahu dan tidak ingat ketika soal jawab dalam mahkamah. Kenyataan tertuduh itu hanya penafian semata-mata dan hanya rekaan. Bukti secara konklusifnya menjurus pada satu kesimpulan bahawa tertuduh memang terlibat dengan pembunuhan bagi kes pertama dan kedua tanpa ada keraguan munasabah. Dengan ini, Mahkamah Tinggi Temerloh menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap Rabidin Satir bagi kedua-dua kes tersebut. Bagi pertuduhan di bawah Seksyen 476-4 Kanun Keseksaan atas kesalahan merogol Annie Kok Yin Cheng, tertuduh didapati tidak bersalah. Ini kerana ada keraguan iaitu sama ada mangsa dibunuh atau dirogol terlebih dahulu memandangkan tiada saksi mata ketika kejadian berlaku. Pihak pendakwaan juga tidak membuat rayuan ke atas keputusan ini. Kedua-dua pertuduhan dibacakan dalam bahasa dusun oleh jurubahasa di hadapan hakim mahkamah. Kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kemudian dibawa ke mahkamah rayuan. Apakah keputusan mahkamah rayuan? Panel 3 hakim mahkamah rayuan mendapati tiada apa-apa kekilafan dari segi fakta atau undang-undang di Mahkamah Tinggi untuk mengubah keputusan yang dibuat. Mahkamah rayuan mengesahkan bahawa keputusan hakim bicara di Mahkamah Tinggi Temerloh yang mensabitkan tertuduh bersalah dalam pembunuhan mangsa adalah betul. Dengan ini, panel hakim Mahkamah rayuan mengekalkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Rabidin Satir kekal bersalah dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Ketika si ayah terdengar bunyi benda jatuh dari dalam bilik tidur mangsa pada malam kejadian, berkemungkinan besar pada ketika itu tertuduh masuk ke dalam rumah dan membunuh mangsa.
Untuk makluman, ketika tertuduh diserbu dan ditahan polis, Rambo Bentong membawa 3 peralatan berbahaya, iaitu sepucuk senapang buatan sendiri, sebatang kuku kambing dan sebilah pisau bersarung. Pada 5 Februari 2013, Rabidin Satir dijatuhi hukuman penjara selama 115 tahun dan 50 kali sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Raub terhadap 4 pertuduhan merogol dan 1 pertuduhan melakukan seks luar tabi'i ke atas 4 mangsa perempuan yang berumur antara 8 tahun hingga 17 tahun. Pada 21 Mac 2013 pula, Rabidin Satir dijatuhi hukuman penjara 18 tahun oleh Mahkamah Session Raub selepas mengaku bersalah menyerang dan mencederakan Konstebel Muhammad Suhaimi Muhammad Razali, 24 tahun, dengan sebilah parang di sebuah rumah di Taman Shah Bandar Hussein Bentong, Pahang, kira-kira jam 6 petang pada 14 November 2012. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Rabidin Satir lawan pendakwa raya 2016 MLJU 1700 Mahkamah Rayuan Putrajaya.